Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung lagi kita punya pembelajaran dengan subtopik yang terakhir dalam bab 5 iaitu aplikasi phytohormon dalam pertanian. Okey, seperti yang cikgu pernah cakap sebelum ni, phytohormon ataupun hormon tumbuhan ni dihasilkan di bahagian-bahagian tertentu pada tumbuhan. Okey, selain daripada itu, phytohormon juga boleh dihasilkan secara sintetik di dalam makmal. Okey, kita tengok dahulu kita punya standard pembelajaran. Okey, yang pertama adalah mewajarkan penggunaan phytohormon dalam pertanian. Yang kedua, mengeksperimen untuk membandingkan kesan pemasakan buah dengan kehadiran phytohormon. Yang ni cikgu nak awak buat di rumah nanti. Okey, kita tengok aplikasi oksin dalam pertanian. Okey, seperti yang kita dah tahu sebelum ni, oksin ni berfungsi dalam ataupun dia merangsang pertumbuhan. Jadi, oksin ni digunakan untuk menggalakkan pertumbuhan bagi tumbuhan. Okey, selain daripada tu, oksin juga digunakan untuk merangsang perkembangan akar. Okey, khususnya bagi tumbuhan-tumbuhan yang membiak melalui keratan batang. Okey, selain daripada tu, oksin juga digunakan untuk menghasilkan buah tanpa biji melalui kaedah partenokarpi. Okey, dalam kaedah partenokarpi ini, oksin disembur pada bunga yang belum disenyawakan. Okey, hasilnya, buah yang berkembang dari bunga ini akan menjadi buah yang tiada biji, akan berkembang sebagai buah yang tanpa biji. Contoh kat sini cikgu bagi tembikai. Okey, selain daripada tu yang biasa kita jumpa adalah anggur, seedless grapes. Okey, selain daripada tu, oksin juga digunakan untuk melambatkan pertunasan, contohnya ubi kentang. Okey, supaya dia dapat disimpan lebih lama dan bagi tujuan pemasaran. Okey, seterusnya hormon yang kedua. Okey, hormon yang kedua adalah hormon gibberellin. Okey, dalam pertanian, hormon gibberellin ni kita gunakan untuk merawat tumbuhan kerdil. Okey, akibat mutasi tumbuh ke ketinggian yang normal. Okey, tengok pokok kat sini. Okey, ini tumbuhan yang kerdil. Okey, tetapi apabila ia dirawat dengan hormon gibberellin, dia boleh tumbuh lebih panjang. Okey, sebab apa? Fungsi gibberellin adalah untuk menggalakkan pembahagian dan pemanjangan sel. Okey, selain daripada tu, gibberellin juga disembur pada bahagian tangkai anggur ni. Okey, jadi dia akan menyebabkan tangkai anggur ni memanjang. Okey, berbanding dengan gambar sebelah ni, tangkai-tangkai anggur ni memanjang. Okey, bila tangkai dia memanjang, ada peluanglah untuk anggur tadi tumbuh lebih besar. Okey, selain daripada tu, gibberellin juga digunakan untuk merangsang pertumbuhan dan pemanjangan batang pokok tebu. Okey, kalau tebu, dia punya isi ni, tebu ni. Okey, ruas-ruas ni. Okey, kalau panjang, maksudnya lagi banyaklah gula yang terbentuk. Jadi, dia akan menghasilkan gula yang banyaklah bila tebu ni panjang-panjang. Okey, seterusnya adalah menggalakkan percambahan biji benih tanaman seperti salad, oat dan tembakau pada suhu yang rendah atau pada keadaan kekurangan cahaya. Okey, ini contoh biji benih oat yang tumbuh. Okey, seterusnya hormon yang ketiga adalah cytokinin. Okey, dalam teknik kultur tisu, cytokinin kita gunakan bersama oksin. Okey, tujuannya adalah untuk merangsang pembentukan organ seperti akar dan batang. Okey, kultur tisu ni kita dah belajar masa di tingkatan 4 dalam tajuk pembahagian sel hari itu. Okey, selain daripada tu, cytokinin juga digunakan untuk melambatkan penuaan. Cikgu ada sebut sebelum ni kan, cytokinin ni adalah hormon anti-aging. Okey, jadi digunakan untuk melambatkan penuaan daun bagi pokok bunga yang baru dipotong. Okey, contoh kat sini, cytokinin digunakan secara komersial oleh florist untuk memastikan bunga yang dipotong itu kekal segar. Okey, next adalah asid absisik. Okey, asid absisik ni adalah hormon yang merangsang
ataupun menggalakkan kedormanan biji benih. Dia mengelakkan biji benih ni bercambah pada waktu yang tidak sesuai. Okey, jadi aplikasi asid FCC dalam pertanian yang pertama adalah memberi kesan perencatan ke atas proses percambahan dan pertumbuhan. Dia elakkan daripada biji benih ini bercambah pada keadaan yang tidak sesuai. Okey, seterusnya hormon yang terakhir adalah hormon etilena. Okey, hormon etilena ni macam cikgu sebut sebelum ni adalah hormon penuaan. Okey, jadi fungsinya adalah untuk merangsang pemasakan buah. Okey, kalau dalam pertanian kita perlukan hormon etilena ni untuk make sure kita punya buah ataupun bunga boleh masak. Buah boleh masak secara serentak. Okey, selain daripada tu dia merangsang pembungaan serentak pada tumbuhan dalam ladang. Okey, ni sedikit tambahanlah cara mempercepatkan pematangan buah. Okey, hormon etilena ni awak mesti faham dia berada dalam keadaan gas. Okey, jadi cara untuk mempercepatkan pematangan buah, cara yang pertama adalah bungkus dengan plastik. Okey, bila kita bungkus, contohlah, ini plastik. Okey, kita letaklah buah. Contoh kat sini buah, cikgu letak buah tomato kat dalam. Okey, contoh. Okey, bila dengan pisang cikgu letak. Okey, pisang yang dah masak. Okey, bila kita kumpulkan atau bila kita tutup plastik ini, etilena yang terbebas ini akan berkumpul di dalam plastik. Jadi kepekatan etilena dalam plastik ini adalah tinggi. Jadi dia akan merangsang pemasakan buah yang ada di dalam plastik. Sebab tu kalau kita beli buah, kalau buah tu macam lambat nak masak kan, kita bungkus. Supaya dia lebih cepat masak. Sama juga kaedah yang kedua, kita nak perangkap gas juga. Kaedah yang kedua, masukkan dalam bekas tertutup. Untuk mengumpul gas etilena dan menggalakkan kematangan buah. Dia punya idea adalah untuk kumpul gas. Ataupun cara yang ketiga ni cara nenek-nenek zaman dulu lah. Dia biasanya simpan buah di dalam beras. Tujuan yang sama adalah untuk mengumpul gas etilena. Bila gas etilena tu, kepekatan gas etilena tinggi, buah yang ada di dalam bekas itu akan cepat masak. Ini adalah aktiviti yang cikgu nak awak buat di rumah. Ini adalah eksperimen, satu eksperimen wajib yang awak perlu buat. Eksperimen 5.2 dalam buku teks muka surat 108. Kesan pemasakan buah dengan kehadiran phytohormon. Macam biasalah, sediakan report untuk eksperimen ini. Bermula dengan pernyataan masalah. Tujuan, hipotesis, pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah, dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan. Bahan yang diperlukan adalah beg kertas, buah pisang masak dan buah tomato muda. Kalau katakan kat rumah awak tak ada tomato, ada apple, ada buah lain. Tapi pastikan buah itu muda lah, yang belum masak. Beg kertas. Beg kertas ni tak payahlah awak beli paper bag. Kalau ada kertas surat khabar kat rumah, boleh bungkus guna kertas surat khabar. Prosedur, macam biasalah, boleh baca prosedur ini. Dan dalam laporan mesti ditulis dalam ayat pasif. Dan untuk keputusan, tengok jadual ni. Kalau kat sini kita gunakan buah tomato kan. Warna buah tomato pada awal eksperimen dengan pada akhir eksperimen. Dan kita tengok juga dia punya tekstur ataupun keadaan buah tomato sama ada keras atau lembut. Yang ni cikgu nak awak perhatikan daripada eksperimen yang awak buat. Dan selepas tu jawab soalan perbincangan dan kesimpulan. Macam mana nak buat ini, cikgu buat kat rumah. Ini adalah dua tomato yang tak berapa masak lagi. Satu cikgu masukkan dalam paper bag A. Satu lagi paper bag B. Paper bag A ni, tomato sahaja. Untuk paper bag B, masukkan dengan pisang. Ataupun kalau tak ada pisang, masukkan dengan buah yang dah masak. Sebelum masukkan tu, awak rasa dahulu tekstur.
tomato ini sama ada keras ataupun lembut. Okey, lepas tu biarkan selama beberapa hari. Kalau yang ni cikgu buat 2 hari. Okey, dan selepas itu ini pemerhatian yang cikgu dapat. Okey, yang A tadi tomato sahaja dia masih hijau. Okey, mana color untuk B ada sebahagian besar daripada tomato ni dah jadi berubah warna kepada warna merah. Dan lepas buat eksperimen ni cikgu nak buat rasa texture, keadaan tomato tu sama ada masih keras ataupun lembut. Okey, pemerhatian tersebut masukkan dalam jadual. Okey, cikgu harap awak jelas macam mana cara nak jalankan eksperimen tu. Kalau tak faham boleh tanya dalam grup ataupun boleh PM personal cikgu lah. Okey, jadi itu sahaja untuk topik ini hari ini. Okey, terima kasih.